अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waqal sambung pada buku surat ini berupan pada paragraf Ja'far As-Sadiq. Tiga empat paragraf Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq dari Muhammad Al-Baqir dari Ali Zainul Abidin dari Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Ali, arba'u khisalin minasyaqa'i, jumudul aini wa qassa'watul qalbi wa hubbud dunya wa hubbul amali atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ja'far As-Sadiq dari Muhammad Al-Baqir dari Ali Zainul Abidin dari Al-Husain bin Ali. Kesemuanya ini bermula daripada Ja'far As-Sadiq sehinggalah Ali Zainul Abidin merupakan anak cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far As-Sadiq, suatu nama yang harum dalam agama Islam, terutama di dalam tasawuf. Ja'far As-Sadiq sangat masyhur namanya, dan sememangnya ini adalah jalur jaringan daripada silsilah anak cucu cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada silsilah Sayyidina Husain. Tetapi ada sedikit perbezaan dari sudut manhaj Syiah dengan ahli sunnah wal jamaah. Dari segi Ja'far As-Sadiq itu, sebagai kita ahli sunnah wal jamaah, kita mengakui bahawa dia adalah salah seorang daripada silsilah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah angkat kemuliaan padanya. Tetapi dari sudut mazhab Syiah dia berbeza sedikit. Syiah mengangkat Ja'far As-Sadiq sehingga ke tahap
yang melampau sangat. Ada yang kata sampai lebih kepada tahap maqam Nabi. Ada yang sampai ke tahap mengakui Ja'far As-Sadiq ini adalah Imam Mahdi Al-Muntazar. Ada yang lebih taksir teruk lagi, mengangkat Ja'far As-Sadiq sudah sebati tubuh hampir kebadannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedikit tuan-tuan kena tahu juga siapakah Ja'far As-Sadiq ini. Segi kita mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, kita mengakui kehebatan, keilmuan, kemuliaan, kewarakan, dan dia adalah salah seorang daripada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, hai Ali ini Sayyidina Ali karamallahu wajhah, iaitulah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Ali inilah, jaringan Sayyidina Ali inilah, maka lahirlah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, terus kepada anak cucu Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam. Empat macam tanda celaka yang Nabi kata dekat Sayyidina Ali, wahai Ali, ada empat macam tanda celaka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa dia benda celaka? Benda celaka ni benda apa? Kadang-kadang kita dengar orang masyarakat lain kita lah, orang Islam kita menggunakan perkataan celaka semua. Kadang-kadang tengah berjalan tersepak batu, kaki tersepak batu, celaka semua batu ni. Orang jalan dia duduk tengah-tengah, marah ke batu, marah celaka batu. Batu tu lama dah duduk kat situ. Kita hak jalan Allah bagi mata ni yang tak nampak. Marah ke batu kan dah usah nampak, dia bukan boleh cakap. Tapi kalau batu itu boleh cakap, dia kata ini itu yang buta. Jom Allah tak bagi batu itu bercakap. Itu perkataan celaka. Orang Melayu selalu guna, kita masyarakat itu selalu guna. Lebih-lebih lagi ketika marah, celaka semua, celaka saja. Ada dulu negara kita keluarkan satu motor, namanya Hurricane. Ada dulu? Ada kan? Hurricane, Yamaha Hurricane. Hurricane apa? Hurricane itu asalnya. Tengok pada maknanya lebih kurang, maknanya malapetaka. Jadi celaka-celakanya apa benda? Kalau ikut kamus dewan, benda-benda celaka ni benda yang tidak baik. Benda celaka, benda yang tidak baik kalau ikut kamus dewan. Wahai Ali, empat macam tanda celaka kata Nabi dekat Sayyidina Ali. Yang pertama, kering air mata. Kering air mata. Apa maksud kering air mata? Dalam kitab Arab disebut kering air mata ini dalam kupasan Tanbihul Ghafilin dalam usul bahasa Arab.
kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dipanggil al-bakhil, kedekut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengalirkan air mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab manusia, kehidupan kita nak seronok saja. Kehidupan manusia nak hiburan yang boleh menghiburkan hati, telinga, mata, akal, hidup dan tubuh badan. Kita nak syok saja. Nak semua berita perkara yang menyenangkan hati. Tapi mata yang Allah bagi kepada manusia, ada waktu dan ketika kita kena mengalirkan air mata itu. Kenapa? Sebab air mata ini bukannya tanda kalau dia mengalir, bukannya tanda kesedihan sahaja, tidak. Memang ya, air mata yang mengalir ini secara asas umumnya keluar air mata tanda sedih, itu betul. Tapi bukan semua perkara bila air mata mengalir itu tanda sedih, tidak. Ada. Kita sebagai ibu bapa, anak saya belum besar lagi, baru 10 tahun. Tetapi kalau anak kita yang mengambil PMR, SPM, contoh nak beri tuan faham. Bila dapat result SPM 11A, tiba-tiba automatically air mata ini mengalir. Adakah tanda sedih? Adakah air mata yang mengalir kerana anak kita mendapat result terbaik dalam SPM, dia keluar air mata itu? Adakah kita tanda sedih? Sedih ke? Ya, itu tanda kita gembira. Tetapi kerana gembira, tiba-tiba air mata itu keluar mengalir. Kenapa? Tambahlah lagi, kalau kita mendengar satu perkataan ayat Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih, sesungguhnya siksaanku amat pedih. Kalau orang Arab, tuan muslimin muslimat, bila dia dengar perkataan ini waktu solat, waktu mana sekalipun dia dengar ayat ini, maka dia terus mengalirkan air mata. Kenapa dia mengalirkan air mata itu, muslimin muslimat? Sebab dia tahu bahawa bahasa yang Allah gunakan dalam Al-Quran itu, kalau manusia tidak derhaka, kalau manusia menderhaka Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak rasa takut dengan azab Allah, tidak rasa takut dengan siksaan Allah, dia tidak mengalirkan air mata. Maka ini melambangkan manusia itu sangat kedekut dengan Allah dan tidak takut mata yang disambar oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengar ayat ancaman siksaan neraka Allah, ya Allah, neraka Allah, itu mengeringkan air mata. Dengar orang nasihat tentang agama, tidak rasa langsung mata ini untuk mengalirkan air mata. Buat salah tak rasa berdosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
buat maksiat pada Allah, tak rasa berdosa dengan Allah, tak pernah pun, ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, tidak mengalirkan air mata. Itu tanda kita berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di muslimin muslimat, Abu Lais As-Samarqandi menyebut di sini kering air mata sebab tidak langsung mata ini rasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala bila mendengar ayat-ayat Al-Quran, bila mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara lagi dalam masalah mengalirkan air mata ini, bila manusia melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak rasa langsung nak bertaubat, tidak rasa langsung nak beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Tak rasa nak beristighfar pada Allah, minta ampun dengan Allah. Tak rasa nak bangun solat sunat taubat, mohon taubat keampunan pada Allah. Ilahi lastunil fil nafsi alan. Tuhan muslimin, saya zikir yang ulama ajar kita untuk kita mengalirkan air mata rasa keinsafan, rasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua betul kan? Kita semua salah, kita hamba, kita makhluk. Yang maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah kering air mata. Tak pernah mengalirkan air mata untuk rasa bersalah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita juga tuan-tuan pergi ke Mekah, pergi ke Mesir, pergi ke Syria, ke negara-negara Timur Tengah. Tuan-tuan tengok tuan imam dia baca ayat Al-Quran. Tuan-tuan boleh dengar makmum membaca. Mengalirkan air mata bila mendengar ayat-ayat sesaat ancaman kepada Allah, ancaman daripada Allah, mendengar neraka Allah, dia mengalir air mata. Allahu Akbar. Kita solat di belakang imam, kita rasa ya Allah, bersalah kami ya Allah, bersalah kami di hadapan kamu ya Allah. Kami menurhaka kamu ya Allah, kami derhaka, kami bersalah kepada kamu ya Allah. Kita rasa bersalah di hadapan Allah. Itu kalau kita solat, orang yang kering air mata di hadapan Allah, kelak akan disambar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Biar kita mengalir air mata sekarang dengan kita mengalir air mata semasa di padang mahsyar di akhirat. Sebab kita diri manusia, kita rasa kita hebat, tapi kita bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita kering air mata. Allahu Akbar. Itulah tuan-tuan, kadang-kadang bila kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Quran, kalau kita rasa keinsafan dalam hati, kita rasa diri kita makhluk, ya Allah, kami ini makhluk-Mu ya Allah, ampunilah dosa kami. Kalau itulah kita sebagai hamba, maka mengalir air mata itu adalah tanda kegembiraan kita di akhirat kelak.
kita sudah tidak bakhil dengan Allah. Kita merasakan sesungguhnya kita adalah hamba dan makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi pesan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Sayyidina Ali, keras hati. Keras hati manusia. Keras hati di sini adalah hati manusia. Siapa manusia? Manusia ini kita yang bersifat hamba. Macam mana keras hati? Keras hati bila kita dengar ayat Al-Quran, bila Tuan Guru kita sebut, mari kita bersama dengan mereka yang suka pada agama, mereka yang nak melaksanakan perintah agama. Mari ke masjid kita solat berjamaah bersama-sama. Tapi hati kata, buat apa solat? Solat bukan dapat duit. Keras ke hati? Hati keras. Bila kita dengar ayat Al-Quran, ini wanita yang menyampaikan kita perintah supaya menutup aurat, melabuhkan aurat. Isteri pun kata kepada suami, baik, yang bukan tak nak tutup aurat, tapi tengok orang yang tutup aurat ni pun untuk fitnah sana, untuk bercakap sini. Yang tak cakap fitnah siapa-siapa. Bila suami kata, ya ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena tutup aurat. Isteri tak nak pakai, isteri tak nak tutup, maka di situ keras hati, keras hati. Hati itu keras. Bila hati keras, tuan muslimin muslimat, sebab bila solat subuh, kita solat subuh, doa kunut yang kita baca setiap hari, terutama orang kawan-kawan sahabat-sahabat tuan-tuan yang umur 60 tahun, 70 tahun, sudah lama menunaikan solat, dan berapa ramai dalam kita menghayati doa kunut. Di situ ada satu konotasi doa makna yang sangat hebat. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tunjukkanlah kamu kepadaku hidayah dan petunjukmu. Fi man hadait. Ya Allah, bagi petunjuk kamu kepadaku, bagi hidayahmu kepadaku. Setiap hari kita baca doa kunut. Kita minta Allah bagi hidayah, buka hati kita supaya hati kita tidak keras, hati kita tidak degil, hati kita lembut, cair, hati kita cair. Laksana air sifatnya lembut, tetapi sifat kelembutan air, kehebatan air boleh memecahkan batu yang keras menjadi hancur berkecai. Itu doa kunut. Hebat tak doa kunut? Hebat. Supaya Allah campurkan dalam hati kita, ya Allah, janganlah bagi hatiku ni keras dengan Islam, tidak keras dengan agama. Itu doa kunut. Keras hati. Orang bagi nasihat tak mau terima. Contohnya anak-anak kita dah
solatlah bang, sembahyanglah bang. Kakak, solat. Dah solat ke belum? Kita duduk belajar kat dalam sini. Nanti kakak buatlah, nanti abang buatlah. So, kita pun lupa ayam tu saja. Dah solat ke belum abang? Allah, lupa dah mama. Kadang-kadang perkara yang menyebabkan hati kita menjadi keras sebab sumber kita bagi makan pada anak-anak. Sumber yang kita bagi makan pada anak-anak itu boleh menyebabkan hati anak-anak payah nak terima ilmu. Bukan anak-anak saja, ibu bapa kita sendiri pun, orang dewasa pun, kalau sumber pendapatan kita itu tidak halal, tidak reda, Allah tidak setuju dengan pendapatan sumber yang kita terima, kita bawa balik rumah, beli makanan, ikan, daging sebagainya bagi anak-anak isteri kita makan, maka hati isteri, hati anak-anak kita jadi keras tak? Jadi keras, susah nak terima ilmu. Panggil anak-anak, panggil semua kaum keluarga kita. Hari ini apa ayat nak bercakap mengenai sifat Rasul, sifat Nabi SAW ada 4. Ya, Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Contoh 4 perkara ni kena ingat betul-betul lah, kena ingat. Sebenarnya pula sifat Nabi ada berapa? Rabu, cepat lupa, benda perkara yang ilmu Allah, benda perkara ilmu yang melibatkan daripada agama, daripada Rasulullah, akibat daripada sumber yang kita bagi pada anak-anak isteri keluarga kita makan, maka boleh menyebabkan keras hati. Sebab tu anak-anak suka nak terima ilmu. Dia memberontak, anak-anak kita memberontak, keras hati. Keras hati bila nasihat-nasihat agama, manusia-manusia yang bagi nasihat agama kepada kita, Allah ini semua menipu saja, menyekat pembangunan, menyekat pembangunan. Ini jumud low class tradisional ni. Benda agama itu tak boleh buat, nak menega babi tak boleh, nak menega Allah tak boleh, nak minum Allah tak boleh, itu tak boleh. Agama menyekat, keras hati, keras. Jangan jadi satu kuat, satu golongan. Dia mengaji Allah Alam, saya tak pasti dia mengaji mana. Dia kata, Ustaz tu perasan tak dalam Al-Quran Allah hanya menyebut yang haram dimakan adalah daging babi, lahmal khinzir. Allah hanya sebut lahmal khinzir. Maknanya Ustaz, yang Allah haramkan itu tak bagi kita makan adalah daging babi saja. Allah tidak sebut azamal khinzir. Allah tak sebut pun tulang babi. Allah tak sebut pun nega babi tak boleh. Ni ada puak ni tuan-tuan, ada. Dia kata tulang Allah tak sebut pun kata haram tak boleh makan. Maknanya Allah tak sebut dalam Quran boleh makan. Passion tu pula dia nak mentedarah lagi babi, payah. Daging lain banyak lagi makan lah. Ada hak Allah tak bagi, Allah tak suka, kenapa kita buat? Kenapa kita mencari hujah-hujah dalil yang kata boleh, nak boleh, kenapa? Itu nak kena mengaji sikit, tuan-tuan, muslimin muslimat. Walaupun Allah tak sebut daging lahmal khinzir, daging
Allah tak sebut tulang kata tak boleh makan. Allah hanya sebut lahmal khinzir. Tapi kena mengajilah. Dalam ilmu mantik dia ada sebut ini bersifat kulli, yang ini bersifat juz'i. Walaupun ayat Al-Quran itu datang dalam bersifat juz'i, tetapi merangkumi kulli, merangkumi semua. Nak kena faham itu. Jadi kalau puak ni kata habis hentak makan lah, hentak lah makan sebulan bila bagi. Salah, saya kata kat dia, kita mengaji ke guru mana ni? Salah kaedah hentak. Ngaji lebih sikit lagi. Tambah, carilah siapa-siapa mengaji. Itu kadang-kadang benda-benda yang haram ini kita nak buat juga. Benda yang salah kita nak buat juga. Tak boleh. Ini sebab boleh menyebabkan hati kita menjadi keras. Tak boleh nak terima cahaya hidayah Allah. Cahaya yang dikatakan nur itu nur. Bila masuk ke sini hati yang keras, Allah nak bagi, dia pantul balik. Allah nak bagi hidayah sebab kita minta. Kita minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Doalah, kita doa kepada Allah, ya Allah tunjukkan kami hidayah dan nur kamu. Campurkan dalam hati kami hidayah dan nur kamu. Bila Allah bagi sumber pendapatan yang tidak baik dalam sana, maka hidayah itu pantul tak masuk. Apabila tak masuk, tu yang kadang-kadang apa sahaja yang melibatkan agama kita rasa benda ni tak boleh, semua pokok ni tak boleh. Kadang-kadang kita salah. Kita menilai bukan dari segi akal fikiran, kita menilai yang pertama dari segi apa Al-Quran sebut, apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Saya pun kadang-kadang rasa bersalah. Saya takut di hadapan Allah. Saya bimbang. Saya adalah orang yang pertama yang akan Allah tanya di akhirat kelak. Wahai ustazku, aku bagi kamu faham tentang ilmu Islam aku. Kenapa kamu tidak bercakap benar? Kamu takut manusia ke atau kamu takut kepada aku, wahai ustazku? Saya takut, saya pun takut. Bimbang saya dihisap, tidak lepas. Bimbang bersalah di hadapan Allah. Sebab Allah pinjamkan ilmu sekejap, umur yang sekejap, ilmu yang tidak setahu mana, dalam mana sangat. Ada PhD, saya ada PhD, ada PhD, hebat sangat kan PhD kamu. Kamu jawatan sebagai pegawai kumpulan A profesional, hebat sangat kan jawatan kamu. Ini Allah akan soal saya. Saya rasa takut nak datang bagi kuliah. Bukan minat sangat nak bagi kuliah, tapi rasa bertanggungjawab dengan ilmu. Sebab sudah diberi nasihat oleh Syekh Badruddin Haji Ahmad, guru saya, Mufti Negeri Kedah. Anda mesti wajib sampaikan ilmu, kalau tidak Allah azab kamu dulu. Kena gertak itu takut orang. Itu yang berani sampaikan. Sebab Tok Guru bagi dalam kuliah. Jumpa dengan Tok Guru Syekh Nuruddin. Anda ingat bahawa syurga dan neraka Allah yang Allah reka cipta itu bukan untuk manusia yang bernama orang jahil sahaja, tetapi lebih utama kamu nanti orang yang ada ilmu akan dihisap oleh Allah. Firstly, you are going up. Itu senang, itu susah. Kalau hati yang keras dari Allah, agak-agak Allah nak bagi dan kita kepada kita. Kalau hati kita keras, nak terima Islam, keras hati terima agama Allah, agak-agak Allah nak bagi dan kasih sayang dan rahmat daripada kita. Agak-agak baik itu keras hati.
Yang ketiga, cinta dunia. Cinta dunia yang besar pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang ketiga ini cinta dunia, hubbud dunia. Hubbud dunia dalam ayat Al-Quran sebut hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta kat dunia, takutkan mati. Cinta sangat kita dengan dunia sebab dunia memberi kita kemewahan, dunia memberikan kita keseronokan, dunia memberikan kita hiburan. Maka kita sangat takut hilang dari dunia, sampai kita takut rasa nak mati. Wa karahiyatul maut, rasa nak tengok mati, nak dengar perkataan mati ni tak mahu langsung. Sedangkan Nabi SAW dalam hadis yang lain menyebut, saya tak ingat matan yang di awal, saya takut salah. Yang ujung saya ingat, awal kita ingat. Nabi besar supaya kita sentiasa ingat kepada mati, sunnah, dan dapat pahala kalau sentiasa ingat mati. Dapat pahala, ingat mati pun dapat pahala. Sebab bila kita ingat pada mati, kita tak rasa bahawa hidup kita di dunia ini kita dah orang yang hebat. Bila kita ingat mati, kita tak rasa dah kita ni, oh aku ada kuasa, aku ada jawatan, aku boleh buat apa yang aku suka. Ada orang umur 60, ada orang umur 70 masih lagi berkaraoke. Pernah jumpa? Saya pernah jumpa. Bukan pernah, memang duduk di kawasan kita sini. Kamu sebutlah siapa. Duduk di Mekah tuan-tuan, pergi buat haji. Buat haji, tengah buat haji, tengah berada di bumi bersama dengan, di dalam tanah di bumi Makkah, di mana di situ tertanamnya jasad Nabi SAW. Di situlah termakbulnya doa. Dia duduk di sana tengah buat haji di Makkah, telefon di sini. Macam mana dengan karaoke yang saya suruh saya tempuh dulu? Set karaoke ni, nak karaoke dia ada set kan? Set. Saya tak tahulah apa benda, tapi ada set karaoke dia. Saya dengar sendiri dia telefon daripada Mekah sana, telefon bercakap di sini ni tepi tinggal saya. Macam mana dengan set karaoke saya yang susah tempoh harganya 350? Set nak karaoke ni sebab Nabi adalah Nabi sesuatu tempat untuk karaoke. Ya, end of the year kan, end of the year. Jadi dia adalah hari-hari family day. Salah ke family day? Family day tak salah, tapi dalam perkara yang pengisian family day itu yang salah. Kamu duduk di sana, umur kamu sudah 70 tahun, 65 tahun, kamu duduk di Mekah, tempat yang baik, tempat yang mulia. Kamu masih akal fikiran, hati, jiwa, tubuh, badan sebagainya masih nak ingat karaoke lagi. Usaha telefon daripada Mekah tu, sini ni, ya Allah. Tanya pasal karaoke. La ilaha illallah, subhanallah. Apa jenis manusia kita? Hati keras dah, hati keras. Keras dah, hati keras. Cintakan dunia dah, masih tak masih cintakan dunia, hobi dunia. Katalah tengah-tengah telefon tu tanya pasal set karaoke ni, duk bila apa syok tak balik main karaoke ni. Allah letak nyawa. Allah tarik nyawa ruh yang Allah pinjamkan pada manusia yang sementara itu.
jawab tu. Kedainya. Kita ingat kita nak mati. Janganlah kerana dunia yang kita dapat harta dunia orang bagi kita sedikit habuan dunia. Kita lupa pada agama, kita lupa tanggungjawab kita pada Islam, kita lupa tanggungjawab kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tuan-tuan, saya mohon kepada tuan. Di samping doakan saya juga, saya doakan tuan-tuan, semoga Allah bagi hidayah sini daripada saya. Tak habis rasanya, tak habis. Itulah kadang-kadang tanya nak habis. Tu sekadar yang saya ada sikit. Kalau tuan-tuan mengaji dengan Syekh Nurdin, dengan Syekh Badaruddin, dia kupas lumat dia kupas. Ialah dengan masa dan keterbatasan waktu begitu. Dan mengaji dengan kena sabar biasa. Ada kita jumpa guru dia tawaduk, dia warak, lembut cara dia. Ada guru kita jumpa tu sambil mengatakan kita, guru saya ada panggil Himar, wa anta ya Himar, dia panggil saya, panggil dengan anak muda punya panggilan Himar, kaldan, tahan dengar, marah lagi ya. Marah lagi. Tapi ilmu yang kita dapat itu keberkatan yang Masya Allah. Ini sekadar itu daripada saya, yang mana yang ucapan saya, perkongsian ilmu saya tidak menyenangkan hati tuan-tuan. Saya mohon maaf kalau ada sedikit persoalan, kami silakan sedikit kalau nak tanya, silakan saya tanya kalau ada. Kalau tak ada, terima kasih kepada Tuhan. Kita masalah perasaan malu. Ya betul, kadang-kadang kita tak rasa bahawa diri kita ni nak malu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segala perbuatan maksiat kita, perkataan yang mendatangkan salah dan dosa kita kepada Allah. Kita tak rasa malu. Ya, nak malu pasal itu bukan Allah nampak. Kita bukan nampak Allah kan. Kita tak nampak Allah. Allah bukan nampak kita. Ya kan? Allah nampak. Allah bersifat Allah Sami'un Basir. Allah bersifat Maha mendengar dan Maha melihat. Maha melihat. Jadi kalau tak ada perasaan malu, memang kata Tuhan, memang malu. Al-haya'u minal iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malu itu sebahagian daripada iman. Sebahagian malu, al-haya', malu sebahagian daripada iman. Jadi kalau orang yang tak ada malu, sifat malu, dia tak ada iman, kurang iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, musyafaqatul maha cacat itu yang mengaji saya wallahu a'lam bishawab. Kalau ada orang panjang insya-Allah kita akan bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, kedua Islam keseluruhannya. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa ishrah lana sadrana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika
wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.